Okey, kita sambung kembali aktiviti 5.1 iaitu mengkaji kesan suhu terhadap aktiviti enzim amilis. Ya, untuk kesan suhu kita akan gunakan enzim amilis. Enzim amilis ni sebagaimana yang kita dah tahu, enzim yang dihasilkan di bahagian mulut, kelenjar ileo di mulut. Enzim amilis ni substrat utamanya adalah kanji. Okey, kita tengok di sini. Penyataan masalah macam biasa, laporan eksperimen biasanya dimulai dengan penyataan masalah. Apakah kesan suhu? Okey, saya highlightkan. Apakah kesan suhu terhadap kadar tindak balas enzim amilis? Lepas penyataan masalah, hipotesis. Hipotesis itu adalah ramalan awal sebelum kita buat eksperimen. Okey. Peningkatan suhu ataupun semakin meningkat suhu, semakin meningkat kadar tindak balas enzim amilis. Tu yang senanglah, ayat yang mudahlah. Okey. Peningkatan suhu meningkatkan kadar tindak balas enzim amilis sehingga dia tak habiskan dekat situ lah. Sehingga suhu optimum. Dan kadar tindak balas enzim menurun selepas suhu optimum. Okey. Peningkatan suhu meningkatkan kadar tindak balas enzim amilis sehingga suhu optimum, dan kadar tindak balas enzim amilis menurun selepas suhu optimum. Okey, itu hipotesis. Seperti biasa, pemboleh ubah dimanipulasi. Itu pemboleh ubah yang kita nak lihat, yang kita nak ubah adalah suhu. Sebab kita nak mengkaji kesan suhu, betul tak? Kita nak mengkaji kesan suhu, so sudah tentulah pemboleh ubah dimanipulasi adalah suhu. Okey. Pemboleh ubah yang bergerak balas adalah kadar tindak balas enzim amilis. Kadar tindak balas enzim amilis. Kalau kita malarkan suhu, kalau kita manipulasi suhu, sudah tentulah faktor-faktor lain kita tetapkan, iaitu pH medium tindak balas, kepekatan amilis dan juga kepekatan substrat. Okey. 3 lagi tu kita malarkan, sementara suhu kita manipulasikan. Okey. Bahan-bahan yang kita perlukan, kanji 1% yang bertindak sebagai substrat, larutan enzim amilis 0.5%, larutan iodin, ais dan air suling. Radas, bika, tabung uji, pijagari, penitis, rod kaca, jubin putih yang berlekuk, termometer, penunu Bunsen, tungku kaki 3, kasa dawai, rak tabung uji, silinder penyukat dan jam randik. Okey. Prosedur. Okey, prosedur. Prosedur ni kalau kita tengok kat sini agak macam banyak kan, tapi sebenarnya apabila kita lukiskan, kita mudahkan, dia akan jadi mudah. Okey, contohnya macam ni ya. Kita tengok prosedur yang pertama. Dengan menggunakan pijagari yang kita gunakan ni pijagari tanpa jarum. Dengan menggunakan pijagari, masukkan 5 ml ampaian kanji 1% ke dalam setiap tabung uji yang kita labelkan A1, B1, C1, D1, E1. Okey. Contohnya macam ni, cikgu dah mudahkan. Kita mudahkan kita punya ayat kita macam contohnya. Okey. Sediakan 5 tabung uji. Labelkan A1, B1, C1, D1, E1. Labelkan. Setiap tabung uji tadi kita masukkan 5 ml kanji 1%. Maksudnya di sini kita malarkan kepekatan substrat. Kita samakan. Okey. Kita sediakan pula set yang kedua. Set yang kedua. Lagi 5 tabung uji. Kita labelkan pula A2, B2, C2, D2, E2. Dalam tabung uji yang 5 ni kita masukkan 2 ml enzim amilis. 2 ml enzim amilis. Okey.
Jadi semuanya kita ada 10 tabung uji. Kemudian kita ambil set 1 dulu. Kita buat set 1 dulu. Kita buat set A dulu. Okey. B, C, D dengan E tu kita tinggalkan sekejap. Kita buat kemudian. Kita ambil A1 dan A2. Kita masukkan dalam air yang kita isikan dalam bika. Kita rendamkan seperti gambar rajah ni. Okey. Ini adalah A1 yang ada kanji. Yang ini adalah A2 yang ada enzim amilis. Okey. Masukkan dalam kukus air yang bersuhu 20 darjah Celsius. Okey, kita panaskan api tu sampai suhunya 20 darjah Celsius, kita stop. Kita kekalkan suhu kukus air. Inilah yang dimaksudkan dengan kukus air. Okey. 20 darjah Celsius. Kita biarkan A1 dan A2 terendam dalam suhu air 20 darjah Celsius selama 5 minit. 5 minit. Kenapa kita rendamkan selama 5 minit? Supaya enzim dan kanji tadi bersedia pada pH, pada suhu itu. Okey? Maksudnya kita nak dia macam orang kata macam bersedialah pada suhu tu. Dia dah ready dengan suhu tu. Kita bagi dia masa untuk dia nak adapt dengan suhu tu. Okey? Lepas 5 minit, apa yang kita buat? Kita tuangkan larutan A1 yang ada kanji tadi ke dalam tabung uji A2 yang ada enzim. Kita tuangkan. Okey. Lepas kita tuangkan, kita gunakan rod kaca. Kita kacau larutan tadi supaya sebati, bercampur dengan elok. Lepas kita kacau, kita masukkan baliklah dalam kukus air yang bersuhu 20 darjah Celsius tadi tu. Masukkan balik. Okey. Ataupun awak terus tuang dalam bika tu pun boleh. So kita lepas kita tuang tu, kita masukkan baliklah dalam campuran tadi. Kita masukkan balik dalam suhu air yang bersuhu 20 darjah Celsius. Okey. Bila kita buat gambar macam ni, dia memudahkan pemahaman kita daripada kita tengok ayat yang panjang tadi kan. Okey, cuba kita tengok balik ayat yang tadi tu. Okey. Sama tak? Dengan menggunakan pijagari yang lain, maksudnya ambil pijagari lain lah pula. Masukkan 2 ml larutan enzim amilis ke dalam setiap tabung uji A2 sampailah E2. Tabung uji A1, A2, B1, B2, A1, A2, B1, B2, C1, C2, D1, D2, E1, E2 masing-masing dimasukkan ke dalam kukus air, 5 kukus air yang suhunya 20, 30, 40, 50 dan 60. Rendam selama 5 minit. Tadi cikgu kata kita buat set A dulu Set B, C sampai E tu nanti kejap dulu. Kita buat yang set A dulu. Rendam 5 minit. Sementara tunggu 5 minit tadi tu, sediakan sekeping jubin putih berlekuk kering dan kita titiskan setitis larutan iodin ke dalam lekuk jubin tersebut. Macam ni. Sementara kita tunggu 5 minit rendaman, kita ambil jubin putih yang berlekuk. Kita titiskan dalam setiap lekuk tu setitik larutan iodin. Jubin putih yang siap diletakkan larutan iodin setitik. Okey. Kemudian tengok balik ayat dia. Selepas 5 minit rendaman,
tuangkan ampaian kanji A1 ke dalam tabung uji A2. Macam tadi cikgu beritahu kan. Kacau campuran tersebut menggunakan rod kaca. Lepas kita kacau tadi, kita terus mulakan jam randik dengan serta-merta. Lepas kita dah kacau bagi sekata, kita masukkan balik dalam kukus air tadi yang bersuhu 20 darjah Celsius. Terus kita onkan jam randik kita. Okey. Lepas kita mulakan jam randik, kita terus ambil penitis. Ambil setitis campuran yang dah bercampur tadi tu dan masukkan dalam lekuk jubin pertama yang ada larutan iodin, dan ini dianggap sebagai minit kosong. Minit kosong saat. Maksudnya macam ni lah. Okey. Lepas awak dah campurkan larutan tadi, onkan jam randik, terus ambil setitik, masukkan dalam lekuk yang pertama tadi. Ni lekuk yang pertama tadi. Ini adalah mewakili 0 saat. Okey. Lepas tu awak kacau. Kacau dengan menggunakan rod kaca. Kacau dan lihat perubahan warna. Ada apa-apa berlaku perubahan warna tak? Kemudian, selepas 30 saat pula, awak ambil lagi setitik, masukkan dalam lekuk jubin yang kedua. Ini mewakili 30 saat. Okey. Maksudnya kita ambil setiap 30 saat kan. Arahannya macam ni kan. Ulang ujian iodin setiap 30 saat. So 0 saat, 30 saat, 60 saat, 90 saat dan sampai habis lah. Okey. Bilas penitis dengan air dalam bikar setiap kali persempelan. Maksudnya setiap kali awak nak mulakan penitis baru tu, awak bilaslah sampel tu. Okey. Rekodkan masa yang diambil untuk hidrolisis kanji menjadi lengkap. Hidrolisis kanji menjadi lengkap tu masa untuk kanji dicernakan sepenuhnya. Rasa-rasa awak sebelum ni awak dah belajar apakah yang berlaku pada pencernaan kanji apabila ada kehadiran enzim amilis. Amilis akan mencernakan kanji menjadi maltosa, betul tak? Okey, kanji ni yang kita dah belajar dulu yang kita dah belajar sebelum ni. Kanji akan dicernakan oleh enzim amilis kepada gula maltosa. Ini yang akan berlaku. Tapi syaratnya kenalah pada suhu yang sesuai. So sekarang ni kita nak tengok suhu 20 ke sesuai, 30 ke, 40, 50 ataupun 60. Okey. Kemudian rendam ke semua tabung uji dalam kukus air masing-masing sepanjang eksperimen. Ulang langkah 5 sampai 8 untuk pasangan tabung uji B1, C1, D1 dan E1. Okey, lepas awak dah habis buat untuk yang set A ni, A1 dengan A2 ni, katalah kita buat sampai 150 saat. Lepas 30 saat lagi, kita titikkan setitik lagi. Kita kacau, kita tengok perubahan warna. Lepas tu tunggu lagi 30 saat. Buat lagi. Tunggu lagi sampai 30 saat. Buat lagi. Okey? Awak terus buat, awak tengok. Ada tak berlakunya perubahan warna masa awak rasa-rasa awak akan dapat warna apa? Siapa boleh fikir? Untuk 20 darjah Celsius. 20 darjah Celsius suhu yang agak rendah, betul tak? Suhu yang agak rendah. Sebelum ni kita belajar pada suhu yang agak rendah, enzim berada dalam keadaan yang tidak aktif. Maksudnya kurang berlakunya pelanggaran berkesan. Frekuensi pelanggaran berkesan tu kurang berlaku. Adakah tindak balas ini berkesan?
Adakah boleh kanji dicernakan oleh enzim amilase menjadi maltosa pada 20 darjah Celsius? Rasa-rasanya tak mungkin berlaku kan? Tak mungkin berlaku pada suhu 20 darjah Celsius. So, apakah warna yang akan berada pada jubin ini? Warnanya akan... sebelum tu saya akan tanya. Adakah kanji masih lagi terdapat dalam lekuk ini? Ya, jawapannya ya. Kanji masih lagi ada dalam lekuk ini kerana kanji tak dapat dicernakan kepada maltosa. Dalam lekuk yang kedua pun masih juga terdapat kanji dalam lekuk yang kedua kerana kanji masih lagi tak dapat dicernakan kepada maltosa. Iodin adalah untuk menguji kehadiran kanji. Sekiranya terdapat kanji, warna akan menjadi warna biru tua. So, ini pun warna biru tua sebab, okey, saya tandalah warna biru tua. Mana warna biru tua? Ni warna biru tua. Okey. Masih lagi terdapat warna biru tua. Ni warna biru tua sebab masih lagi ada kanji. Masih lagi ada kanji. Sampailah buat-buat 3 minit, 5 minit pun warna still akan jadi warna biru tua sebab masih lagi ada kanji. Kanji tak dapat dicernakan menjadi maltosa. And then bila dah siap suhu 20 darjah Celsius, kita ulang pula set pada suhu 30 darjah Celsius. 30 darjah Celsius pula. Tadi kita dah buat pada suhu 20 darjah Celsius. Dan kita ulang eksperimen pada suhu 30 darjah Celsius pula. Kita buat benda yang sama. Kita ambil jubin yang lain pula. Kita titiskan lagi larutan iodin. Macam tadi, kita ulang macam tadi. Tapi ini pada suhu 30 darjah Celsius. 30 darjah Celsius. Adakah berlaku apa-apa perubahan pada suhu 30 darjah Celsius? Okey. Suhu 30 darjah Celsius pun cikgu rasa suhu yang agak rendah juga untuk enzim bertindak balas. Pada pendapat saya, okey, pada pendapat kita, ramalan kita, warna masih lagi menjadi warna biru tua. Buatlah sampai 5 minit pun. Sebab suhu tu bukan lagi suhu yang sesuai untuk enzim amilase bertindak. And then kita ulang pula pada suhu 40 darjah Celsius. Di sini tak ada suhu 37 darjah Celsius, betul tak? Sedangkan dalam buku kata suhu 37 darjah Celsius adalah suhu yang paling optimum untuk tindak balas enzim amilase. Jadi di antara suhu yang ada ni, suhu yang paling dekat dengan 37 darjah Celsius adalah suhu 40 darjah Celsius. Jadi kita boleh katakan suhu 40 darjah Celsius adalah suhu yang agak sesuai untuk tindak balas enzim amilase. Okey. Kita pada suhu 50 darjah Celsius, suhu ini agak tinggi. Di mana warna dalam lekuk itu juga akan kekal berwarna biru. Maksudnya masih lagi ada kanji sebab enzim amilase sudah pun mula ternyah asli. Sedangkan pada suhu 60 darjah Celsius, enzim memang sudah ternyah asli dan warna akan kekal jadi warna biru tua. Okey, kita tengok pada suhu 40. Rasa-rasa yang paling menghampiri suhu 37 darjah Celsius adalah suhu 40 darjah Celsius. Okey, 40 darjah Celsius macam tadi. Okey, macam tadi saya padam ni. Terpadam semua sekali. Sekejap. Okey, semula. Okey.
Pada suhu 40 darjah Celsius, kita terus ambil 0 minit. 0 minit. Lepas-lepas kita campur tu, kita 40 darjah Celsius, iaitu pada C1, kita campurkan kepada C2, kita kacau, kita terus ambil campuran tadi masukkan dalam lekuk. Dengan cepatnya kan? Rasa-rasa sempat tak enzim tu nak bertindak balas? Sudah tentulah enzim tu tak sempat bertindak balas sebab kita baru masukkan. Terus kita ambil campuran tu dan uji dengan iodin. Sudah tentulah enzim tu tak sempat bertindak balas. Jadi warna apakah yang kita akan dapat dalam lekuk yang pertama? Kita akan dapat lekuk warnanya adalah warna biru tua. Biru tua. Sebab cepat sangat. Lepas 30 saat, kita tunggu lepas 30 saat, mungkin kita akan dapat warna biru tua tu mungkin dah agak cair. Tak pekat macam tadi. Mungkin dah agak cair. Sebab enzim tu sudah mula bertindak balas. Okey. Lepas 30 saat lagi, 90 saat, warna tu akan jadi semakin cair. Warna biru tua tu semakin cair. Maksudnya kanji tu dah makin tak ada. Mana pergi kanji tu? Kanji tu telah ditukarkan menjadi maltosa. Maltosa apabila kita uji dengan iodin, kita takkan dapat warna biru tua. Biru tua hanya menunjuk kehadiran kanji. Okey, warnanya pada 90 saat, warna biru tua tu agak cair dah. Sampailah katalah, ni anggaran ya, pada 120 saat, warna biru tua sudah hilang. Yang kita dapat lihat adalah warna kuning pucat. Warna kuning pucat. Warna kuning pucat. Ni macam ni lah. Okey, warna kuning. Okey. Ini menunjukkan yang semua kanji pada 120 saat semuanya telah pun dicernakan kepada maltosa. Dan sebab itulah dia berwarna kuning iodin. Ini pun sama. 180 darjah 180 saat. Dan seterusnya sampailah saat yang seterusnya. Jadi kita nak tengok checkpoint dia. Kat mana permulaannya untuk kanji tadi dihidrolisis? Kalau ikut anggaran kita ni, ini kita ramalan kita pada minit ke 120 saat semua kanji tu dah habis dicernakan oleh enzim amilase menjadi maltosa. Okey. Kita tengok di sini persoalan dia. Kanji, ini yang berlaku dalam lekuk jubin tadi ya. Ini adalah yang berlaku dalam lekuk jubin ni tadi, di mana kanji kita tambahkan dengan enzim pada suhu 20 darjah Celsius. Bolehkah enzim mencernakan kanji pada 20 darjah Celsius? Tak boleh. Kan? Sebab 20 darjah Celsius adalah suhu yang agak rendah bagi enzim amilase. Di mana enzim sekarang ni berada dalam keadaan tidak aktif. Tidak berlakunya pelanggaran berkesan antara enzim dan substrat. Apakah warna campuran dalam lekuk jubin? Warna biru tua. Sebab dalam lekuk itu masih lagi ada kanji. Apakah fungsi larutan iodin dalam lekuk jubin? Untuk menguji kehadiran kanji. Okey, cikgu harap apa yang cikgu terangkan ni awak jelas. Saya mudahkan dalam bentuk gambar rajah ni sebab saya nak mudahkan ayat yang panjang-panjang ni. Kan kalau kita tengok ayat yang panjang-panjang macam ni, kita jadi macam pening sikit kan. Macam susah nak faham.
Jadi kita ringkaskan dalam bentuk gambaran macam ni. Jadi awak pun senang faham. Bila awak dah faham, awak boleh tulis step tu. Daripada mula sampai akhir awak boleh tulis. Awak faham apa yang awak buat. Bila awak dah faham, awak boleh tulis. Okey, itu dia. Seterusnya kita tengok step yang seterusnya. Okey. Rekodkan keputusan anda dalam jadual yang sesuai. Lepas kita rekodkan keputusan, kita plotkan graf untuk menunjukkan kadar tindak balas enzim melawan suhu. So, inilah keputusan dia. Keputusan dia, formula ubah dimanipulasi 20, 30, 40, 50, 60 darjah Celsius. Masa untuk hidrolisis kanji menjadi melengkap. Masa untuk hidrolisis kanji menjadi lengkap. Adakah berlakunya hidrolisis kanji pada suhu 20 darjah Celsius? Tiada kan? Masa untuk hidrolisis kanji menjadi lengkap pada 20 darjah Celsius mungkin ada, tapi mungkin lambat lah. Ya? Data ni saya akan bagi kemudian nanti. Ya? Saya akan bagi kemudian data ni. Mungkin, tapi lambat. Yang paling cepatnya pada 40 darjah Celsius lah. Ya? Okay, untuk lepas kita dah dapat masa kat sini. Lepas kita dah dapat masa, kita boleh kira kadar tindak balas. Kadar tindak balas, macam mana cara pengiraannya? 1 per minit. Kalau sini, katalah sini 30 minit. Jadi nak dapatkan kadar 1 per 30 lah. Awak tekan kalkulator, awak akan dapat kadar. Kalau sini 10 minit, yang ni 1 per 10. Kalau sini 5 minit, 1 per 5. Dan seterusnya. Ya? Cikgu akan bagi data ni kemudian nanti. Okey, kita tengok perbincangan. Mengapakah anda perlu merendam tabung uji di dalam kukus air masing-masing selama 5 minit pada permulaan eksperimen untuk menyediakan yang tadi kan? Saya pun dah lupa dah apa dia tadi ni. Ni jawapan dia. Supaya enzim dan substrat kanji bersedia pada suhu itu. Kita nak bagi dia beradaptasi, bagi dia mesra dengan suhu tu, bagi dia sesuai dengan suhu tu dulu. Okey, itu jawapan dia. Seterusnya soalan ni kita dah jawab. Apakah hasil tindak balas tindak balas amilis terhadap kanji? Apakah hasil yang sepatutnya kita akan dapat? Iaitu maltosa. Gula maltosa. Okey. Apakah fungsi larutan iodin? Fungsi larutan iodin adalah untuk menguji kehadiran kanji. Okey. Berdasarkan graf yang anda lukis, terangkan kesan suhu terhadap aktiviti enzim. Berdasar graf yang awak akan lukis nanti, awak akan dapat begini. Awak akan dapat begini. Macam yang kita dah belajar sebelum ni. So, terangkan kesan suhu terhadap aktiviti enzim. Awak kena terangkan peringkat pertama, apa berlaku. Peringkat kedua pada suhu optimum. Dan peringkat ketiga pada suhu yang semakin meningkat. Kan? So, kena terang lah. Jawapannya ada dalam buku teks. Di muka surat kesan suhu, iaitu buku teks muka surat 90. Jawapannya sepatutnya macam tu lah. Awak kena terangkan peringkat 1, peringkat 2 dan peringkat 3. Tapi kita akan mudahkan ayat tu nanti lah. Okey, nanti saya akan guidekan awak macam mana kita nak mudahkan jawapan untuk soalan nombor 4. Okey. Kesimpulan. Adakah hipotesis
tersebut diterima, awak tulis situ, hipotesis diterima. Cadangkan satu kesimpulan yang sesuai, ambil balik hipotesis tadi, tulis semula. Tulis sini, hipotesis diterima, titik, dan salin semula hipotesis tadi. Ya. Okey. Jadi, ini adalah kaedah untuk mengkaji kesan suhu terhadap enzim amilis. Okey. Arahan yang seterusnya saya akan bagi nanti. Apa yang perlu awak buat untuk aktiviti 5.1 ni nanti ya. Okey, sekian. Terima kasih.